Salam sejahtera murid-murid semua. Okey, hari ini kita akan bincang latihan muka surat 60. Okey, buku aktiviti tahun 2, jilid 2, muka surat 60. Okey, seperti biasa cikgu nak kamu tulis tarikh dan juga hari di atas. Okey, jom kita tengok aktiviti penggayaan. Okey, jom kita baca apa yang kita nak kena buat. Tulis kata ganda, kemudian lengkapkan ayat. Okey, ingat lagi tak apakah itu kata ganda? Siapa ingat kata ganda tu apa? Okey, yang ni kata ganda. Okey, kata ganda ada 4 jenis. Okey, cikgu nak terang kepada kamu. Kita ada 4 jenis kata ganda. Yang pertama, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Yang ketiga, kata ganda berimbuhan. Yang keempat adalah kata ganda berentak. Okey, hari ni kita nak belajar ni. Kita tengok bawah ni. Okey, yang dia bagi semua perkataan macam ni. Kekura, jejari, tetamu, bebiri, jejai, rambut. Okey, yang ni adalah kata ganda separa. Okey, kata ganda separa. Okey. Okey, jom sebelum kita buat latihan, kita kena baca petikan ataupun arahan yang diberi. Okey, jom kita baca. Yang mana yang masih tak pandai membaca, boleh ikut bacaan cikgu. Okey, yang dah pandai baca, awak cuba faham apa arahan yang diberi. Okey? Okey, jom kita mula baca. Arahan. Teliti kata ganda separa yang diberikan. Jika kata ganda separa itu merupakan benda hidup, tulis kata itu dalam kumpulan bunga raya. Jika kata ganda separa itu bukan benda hidup, tulis kata itu dalam kumpulan jalur gemilang. Lengkapkan ayat dengan kata ganda separa yang sesuai. Okey, boleh faham tak? Okey, jom kita teliti balik apakah arahan yang diberi. Okey, kita mula dengan yang nombor 2, yang ni. Okey, dia kata jika kata ganda separa itu merupakan benda hidup. Okey, benda hidup. Okey, tulis kata itu dalam kumpulan bunga raya. Jom kita tengok bawah. Mana kumpulan bunga raya? Okey, yang ni. Yang ni untuk benda yang hidup. Okey, kita tulis di sini untuk benda yang hidup. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ayat nombor 3 pula. Okey, yang ni. Okey, katanya apa? Jika kata ganda separa itu bukan benda hidup. Bukan benda hidup. Okey, tulis kata itu dalam kumpulan jalur gemilang. Jalur gemilang. Kumpulan jalur gemilang. Gemilang yang ni. Okey, kita tulis di sana bukan benda hidup. Okey, jom kita tengok 6 perkataan yang diberi. Okey. Yang pertama, kekura. Yang kedua, jejari. Yang ketiga, tetamu. Yang nombor 4, bebiri. Yang nombor 5, jejai. Yang nombor 6, rambut. Tengok 6 kata ganda separa yang diberi, iaitu kekura menunjukkan kura-kura, jejari, jari kita, tetamu, orang yang datang melawat kita ataupun orang yang datang mengunjung orang lain. Kita panggil tetamu. Bebiri ialah biri-biri, jejai, benda cair. Rambut adalah rambut, rambut kita.
Jadi antara 6 ni yang mana adalah benda hidup dan yang mana adalah benda yang bukan benda hidup. Jom kita tengok. Yang pertama, kekura. Kura-kura ni benda hidup ke benda mati? Kura-kura adalah haiwan yang hidup. Jadi kita tulis kekura di kumpulan bunga raya. Okey, jadi kekura ni kita letak warna merah sebab dia kumpulan bunga raya. Okey, jejari pula. Jejari ni benda hidup ke benda tak hidup? Okey, jejari di bawah kumpulan jalur gemilang. Okey, dia di bawah kumpulan jalur gemilang. Kita letak warna ungu. Okey. Yang nombor 3, tetamu. Tetamu letak bawah kumpulan mana? Okey, dia di bawah kumpulan bunga raya. Okey, yang ni warna merah. Okey, nanti kamu tulis di kotak ataupun garis yang disediakan. Okey, yang nombor 4, berbiri. Berbiri ni sejenis haiwan. Biri-biri. Jadi dia benda hidup juga. Jadi kita tulis, bagi dia warna merah dan dia ditulis di bawah kumpulan bunga raya. Okey, seterusnya cecair dara rambut di bawah kumpulan jalur gemilang. Okey, jom kita tulis jawapan. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, berdasarkan jawapan di atas, berdasarkan kata ganda separa yang diberi. Okay, sekarang kita nak jawab soalan di bawah. Okey, jom kita tengok ayat pertama. Okey, yang ni. Itu tumpah di atas meja. Benda yang boleh tumpah seperti air, benda cecair lah. Benda cecair seperti air, minuman manis ke, sup ke, benda yang boleh tumpah. Jadi jawapan dia ialah cecair. Cikgu dah sebut jawapan dah tadi. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Encik Wong dari Melaka. Okey, Encik Wong dari Melaka. Okey, macam mana? Apa Encik Wong dari Melaka? Betul. Jawapan dia tetamu. Tetamu Encik Wong dari Melaka. Okey, soalan nombor 3 pula. Seekor apa sedang berenang di dalam sungai? Kekura ke berbiri? Biri-biri boleh berenang tak? Ataupun kura-kura? Okey, jawapan dia kekura. Okey, betul. Kekura. Okey, soalan nombor 4. Datuk membawa apanya ke padang rumput? Apa yang dibawa ke padang rumput dan dia makan rumput? Okey, jawapan dia berbiri. Betul, biri-biri makan rumput. Okey. Okey, ini adalah jawapan bagi muka surat 61, sorry. Jadi, siapa yang jawapan dia salah, awak padam dan buat balik jawapan sama macam jawapan cikgu. Okey, yang betul tu tahniah. Sekarang kita nak tengok muka surat 62 pula. Seperti biasa, cikgu nak kamu tulis tarikh dan juga hari di atas sebelum kita nak tengok aktiviti pengukuhan. Okey? Okay, jom kita baca arahan. Gariskan ayat tanya yang betul berdasarkan jawapan. Okey, ayat tanya. Apakah itu ayat tanya? Okay, ayat tanya, ciri-ciri dia mesti ada tanda soal di belakang. Okay, selain itu, dia mesti ada kata tanya seperti apa, di mana, bagaimana, dan banyak lagi lah. Okey, ini adalah contoh sahaja cikgu tunjuk kepada kamu. Okey, sekarang
sebelum kita nak jawab soalan ini, kita kena baca dulu jawapan yang diberi. Baru kita tahu ayat tanya apa yang paling sesuai. Okey? Jom kita tengok jawapan ni. Jawapan yang ni. Okey. Saya membaca buku tentang sejarah negara. Okey, saya membaca buku tentang sejarah negara. Okey, dia bagi kita yang ni. Okey, ayat tanya diberi, kamu membaca buku apa? Satu lagi, siapakah yang membaca buku? Okey, awak tengok. Kata tanya dia bagi. Apa dengan siapakah? Siapakah tu menunjukkan ada orang. Okey, kalau dia kata apa, maksud dia ada satu benda yang kita sedang buat ataupun nama buku tu. Tentang buku tu apa dia? Apa? Jadi jawapan yang diberi ialah saya membaca buku tentang sejarah negara. Jadi jawapan yang paling sesuai tu apa? Okey, jawapan paling sesuai ialah yang ni. Jadi awak garis yang atas ni. Kamu membaca buku apa? Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula yang ni. Okey. Jawapan yang dia bagi ialah Tugu Negara dibina pada tahun 1966. Dia bagi tahu kita pada tahun 1966. Ini adalah tarikh. Okey, tarikh. Dia bagi tahu kita tarikh bila Tugu Negara dibina. Jadi kita kena tengok ayat tanya yang mana paling sesuai. Okey, yang ni masa. Jadi yang ni kita tengoklah yang mana paling sesuai. Okey, kita tengok yang pertama. Yang ni. Tugu Negara dibina bila? Bila menunjukkan dia nak tahu pasal masa lah. Masa. Bila? Okey. Yang nombor 2, mengapakah Tugu Negara dibina? Mengapakah? Yang ni nak tahu sebab. Okey, yang ni nak tahu sebab. Sebab apa dibina? Mengapakah Tugu Negara dibina? Jadi yang mana satu adalah jawapan dia? Kita tengok pun dah tahu dah. Jawapan dia ialah Tugu Negara dibina bila. Okey. Inilah jawapan dia. Sebab kita nampak dia tanya bila dan sini menunjukkan masa. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 3. Okey, jawapan yang diberi ialah Muzium Negara terletak di Kuala Lumpur. Okey, terletak di Kuala Lumpur ni tempat. Ni adalah tempat. Okey, tempat. Okay, jom kita tengok ayat tanya yang mana menunjukkan tempat. Okey, jom kita baca. Apakah, kita baca yang ni. Apakah yang dipamerkan di Muzium Negara? Kalau apakah ni menunjukkan benda. Dia nak tahu benda. Apakah? Ayat tanya yang nombor 2 yang ni. Okey, kita tengok. Muzium Negara terletak di mana? Mana ni dia nak tahu tempat lah. Tempat mana? Okey, jawapan dia yang mana? Jawapan dia ialah yang ni. Muzium Negara terletak di mana? Jadi jawapan dia yang nombor 2. Okey.
Okey, sekarang kita tengok soalan terakhir, soalan nombor 4. Jawapan yang diberi ialah Guan Hong dan keluarganya melawat ke Putrajaya. Okey, Guan Hong dan keluarganya melawat ke Putrajaya. Okey. Jadi macam mana? Siapa? Berapakah? Macam mana? Dia sini dia bagi tahu kita orang yang pergi melawat ke Putrajaya ni ialah Guan Hong. Guan Hong dan keluarganya. Jadi macam mana kita nak tanya baru menjawab soalan. Baru menjawab soalan dan bertepatanlah tepat dengan jawapan yang diberi. Okay, jom kita tengok yang pertama. Siapakah yang melawat ke Putrajaya? Okay, siapakah dia nak? Orang. Kita mesti sebut orang nanti. Okey. Yang nombor 2. Berapa lamakah mereka melawat ke Putrajaya? Yang ni masa. Dia nak masa. Jadi yang mana paling sesuai? Guan Hong dan keluarganya masa ke orang? Guan Hong dan keluarganya merujuk kepada orang, manusia. Jadi jawapan dia yang atas. Siapakah yang melawat ke Putrajaya? Jawapan dia ialah Guan Hong dan keluarganya melawat ke Putrajaya. Macam ni kita nak cari jawapan untuk latihan yang macam ni lah. Okey. Jadi siapa yang jawapan dia salah dan tak sama macam jawapan cikgu, awak boleh padam, buat balik. Okey. Jadi pastikan jawapan awak betul dan awak faham apa yang kita nak kena buat untuk muka surat yang ni. Okey. Jadi setakat ini sahaja perbincangan kita. Okey, nanti kita akan bincang muka surat seterusnya di video yang akan datang. Okey? Okey, bye-bye.